Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita solat maghrib berjemaah. Allah Taala jadikan solat kita menjanji Nabi SAW ia sebagai penghapusan bagi dosa-dosa kita. Sebagaimana yang dinyatakan bahawa misal solat 5 waktu adalah seperti sebatang sungai yang mengalir pada rumah, di hadapan rumah seorang yang mandi 5 kali setiap hari. Yang Nabi kata pada para sahabat, adakah mungkin akan ada pada badan orang berkenaan sebarang daki lagi lepas mandi 5 kali setiap hari? Para sahabat kata tidak. Maka Rasul nyatakan begitulah solat 5 waktu bersihkan seorang. Baik. Kita sebelum saya mulakan tajuk kita malam ni, saya minta izin untuk kenalkan diri saya. Nama saya Adli Muhammad Saad. Kadang-kadang mula cakap terus tak bagi tahu nama. Korang kata siapa ni kan? Cakap je saya terangkan. Nama saya Adli Muhammad Saad, asal Setapak, Kuala Lumpur. Sekarang menetap di Shah Alam. Dan saya bekerja sekarang sebagai eksekutif dakwah dan kurikulum di Yayasan Taklim Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Dahulunya sebelum balik ke Malaysia belajar, saya belajar dekat Yaman daripada tahun 1998 sampai 2007. Dan sebelum tu saya di Sudan selama hampir setahun. Kemudian kalau sebelum itu juga saya belajar di Perak di Bagan Datuk, Al-Ulum Syariah Batu Puluh Bagan Datuk, ambil sanawi. Dan itulah sejarah pelajaran saya. Dan saya masuk belajar bahasa Arab ni dan sebagainya lepas umur 16 tahun. Bukan mula daripada tadika Arab. Macam zaman sekarang tu tak tengok tadika Arab banyak kan. Untung anak-anak zaman sekarang. Zaman saya dulu orang tak suka belajar agama. Sebab sekolah agama ni tempat buangan orang tak pandai. Tapi saya bukan orang tu. Bapak saya hantar sekolah agama bukan sebab saya tak pandai. Tapi kerana takut anak duduk Kuala Lumpur jadi nakal, bapak saya hantar. Walaupun saya tak nakal sebenarnya. Ala kulli hal, jadi itu sikitlah sejarah hidup saya. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan ambil satu tajuk yang sebenarnya amat penting. Cuma saya perhatikan banyak orang teralpa dan juga terlalai daripada tajuk tersebut. Itu tajuk diberikan kepada saya, sunnahmu amalanku. Bila sebut tentang perkara ini, kita kena ambil kalimah tadilah sunnah itu apa. Okay, dalam bahasa Arab, kalimah sunnah ni maksudnya jejak atau kesan. Jejak atau kesan ataupun tauladan. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah tunjukkan pengertian bahasa ni bila Nabi terangkan tentang tajuk tauladan. Nabi tunjukkan bila mana dalam satu kisah dalam Bukhari dan Muslim, kita buka dan kitab tersebut jumpa berkenaan kisah kabilah daripada Mudhar datang jumpa Nabi SAW dalam keadaan compang-camping, baju tak cukup kan, bila badan tu sangat kurus kering. So bila Nabi tengok mereka, Nabi rasa sedih. Nabi suruh para sahabat kumpulkan harta, kumpulkan untuk mereka makanan dan harta tempat dan juga pakaian. Tapi bila Nabi suruh para sahabat kumpulkan, lepas suruh kumpulkan untuk tolong kabilah yang miskin tu, Nabi tengok para sahabat letak sikit-sikit. Yang seorang dia letak sikit tapi tak banyak. Tak dapat banyak. Maka ketika tu Nabi punya wajah muram. Sahabat yang riwayatkan hadis kata muram wajah Nabi SAW. Tiba-tiba datang seorang lelaki, dia kalangan Ansar, dia bawa harta, punya besar, berat, sampai seolah-olah nak roboh bahu dia sebab harta yang besar dia bawa. Bila dia letak saja harta yang banyak tadi dalam satu tempat, orang ramai tengok, orang ramai ikut. Nabi dan sampai terkumpul depan tu sekumpul harta, makanan dan pakaian yang banyak. Maka Nabi ketika itu bersabda, ini hadis Nabi yang berkaitan kalimah sunnah ni. Nabi kata, man sanna sunnatan hasanatan, bagi tunjukkan sunnah yang baik, tauladan yang baik, falahu ajruha, maka untuk dia tauladan baik yang ditunjukkan, wa ajru man amila biha min ba'dihi, dan dapat pahala sesiapa beramal dengan tauladan yang ditunjukkan sesudah dia tak ada nanti, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangkan pahala orang ikut dia walau sedikit pun. Dan sebaliknya Nabi sebut man sanna sunnatan sayyi'atan,
Besok tunjukkan siri tauladan yang buruk. Buat benda yang buruk untuk orang tengok dan dia orang ikut. Falahu fa'alaihi wizruha, maka atas dirinya dosa amalan buruk yang ditunjukkan, sunnah buruk yang ditunjukkan. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang ikut dia apa buruk yang dia buat. Min ba'dihi, setelah dia tak ada nanti, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', tanpa mengurangkan dosa-dosa orang yang buat tu sikit pun, dia dapat saham. Sekali ikut pada pengertian hadis tersebut, sunnah ni maksudnya tauladan, baik atau buruk. Dia tak ada positif atau negatif. Sunnah baik, sunnah buruk, sunnah sayyi'ah, sunnah hasanah. Tapi kena ingat, dalam konteks perkara tadi, sahabat tersebut bukan buat benda Nabi tak suruh. Nabi suruh kumpulkan harta, dia bawa harta tu banyak. Memang kita tahu bahawa dalam masalah infak, tidak ada batasan tuan-tuan nak infak banyak mana. Ikutkan siapa yang datang, bawa banyak mana, terpulang pada dia. Jadi yang ini, dia bawa banyak, orang lain ikut. Ikutan orang lain kepada tauladan dia tunjukkan, itu panggil sunnah. Okey. Itu dari segi masalah pengertian bahasa yang lebih tepat. Okey. Sebab tu kenapa kita dengar kalimah sunnah ni kena dengan sunnah Nabi, sunnah para sahabat. Sebab tu kita akan baca hadis Nabi. Nabi kata bila Nabi nasihatkan para sahabat, wasiatkan, Nabi kata siapa hidup lepas aku tak ada nanti akan lihat percanggahan yang banyak. Maka hendaklah kamu pegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidun, sunnah khulafa para khalifah yang berpetunjuk sesudah aku tak ada nanti. Peganglah dengannya, gigit dengan geraham. So Nabi letakkan sunnah tadi kepada diri dia dan sahabat. So ini maksud tauladan. Kita pegang tu tauladan, maksud pengertian tauladan atau cara hidup, cara hidup. Okey, itu dari segi masalah pengertian bahasa. Kalau kita lihat pengertian syarak, pengertian istilah, dekat sini yang banyak orang gagal faham dengan betul. Sebab pengertian sunnah ni, banyak orang dia salah faham dengan masalah sunnah ni. Dia kata sunnah lah. Okey, dia ada orang faham sunnah ni ikut masalah sunnah ni sunat. Sunnah itu sunat. Kalau sebut sunat tu ada dua meaning. Sunat maksud dia apa? Buat tak apa, buat bagus. Buat bagus, tak buat tak apa. Buat bagus, tak buat pun tak apa. Dia faham kita ada hukum-hukum wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Hukum Islam ni ada benda wajib, ada benda haram, ada benda sunat, ada ataupun kalimah dia mandub atau apa mustahab, digalakkan, atau makruh yang tak digalakkan, atau mubah. So dia orang faham sunat ni bab ni. Maksud dia buat tak apa, buat bagus, tak buat pun tak apa. Buat bagus, tak buat pun tak apa. Yang ni keluar dulu statement, kita dengar banyak pimpin-pimpin negara dan sebagainya bila keluarkan statement kata kita ikut Quran, kita kena balik pada Quran. Quran wahyu Allah. Sunnah tu hanya hadis, hanya sunnah. Boleh ambil, boleh tak ambil. Ayat tu keluar. Sebab kesalahpahaman yang berlaku pada manusia-manusia yang tak belajar agama, biasalah dia tak tahu maksud pengertian cakap. Dia kata sunat tu sekian. Maksud dia benda buat bagus dapat pahala, tak buat tak berdosa. Dia kata benda tambahan. Macam contoh solat sunat kan, dua rakaat sebelum maghrib. Yang datang dalam hadis Bukhari, Nabi kata sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman sya'. Solat sebelum maghrib, solat sebelum maghrib, solat bagi siapa yang nak. Bagi siapa yang nak. Sebenarnya Nabi sebut macam tu. Cuma kadang-kadang ada setengah orang kata, tak ada lah, tak. Dia memang sebelum maghrib ada galakan. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim, datang para sahabat dahulu bila mana lepas azan maghrib, mereka akan berebut pergi ke tiang-tiang untuk solat maghrib, solat sunat sebelum maghrib. Sampaikan orang yang datang, sampai-sampai tengok semua berdiri, ingatkan maghrib dah habis. Ingatkan maghrib dah habis, tapi mereka buat. So ini nak solat tak apa, tak solat pun tak apa. Boleh buat, boleh tak buat. Macam puasa Isnin Khamis. Tuan-tuan nak buat, okey. Tak buat pun tak apa. Ada puasa 3 hari sebulan, 3 hari je pun boleh, tak ada masalah. Tak buat pun tak apa. Sebab takkan dicela orang yang tinggalkan. Sebab dia sunat. Maksud dia digalakkan tapi tak berdosa kalau tinggal. Itu yang istilah yang orang panggil sunat-sunat ni. Ada sunat tu maksud dia khatan lah. Melayu kita dah sunat belum. Tapi orang utara panggil jawi masuk jawi. Kenapa jawi? Kalau Rumi pun dia pula. Pelik kan? Tapi lah istilah negeri kan. Istilah-istilah yang kita mungkin zaman dulu macam mana muncul istilah sebut, kita pun kita tak faham.
Tapi ala kulli hal dekat belah utara saya faham maksud dia kata sunat khatan tu dipanggil dengan masuk jawi. Biasa dengar masuk jawi, dah masuk jawi belum? Kadang orang tua kan nak tengok budak masuk dalam soft, dah masuk jawi belum? Masuk jawi belum? Kan sepatutnya tak ada masalah pun. Budak-budak tu semua masuk dalam soft. Kadang-kadang bila masalah umat Islam kita, kalau dia tak reti solat ya. Kalau dia solat dengan tertib, bahkan Amr bin Salamah, salah seorang sahabat Nabi SAW, dia jadi imam satu kampung, umur dia 6 tahun. Satu kampung, solat belakang imam, umur 6 tahun. Sebab tiap kali kabilah dia pergi jumpa Nabi, paling banyak hafal Quran dia. Nabi bacakan Quran, adalah 2-3 orang hafal-hafal, balik kampung, dia paling banyak. So last kira nanti dia jadi imam. Jadi imam satu kampung. Jadi umur dia 6 tahun, takkanlah tak ada masalah situ kan. Lepas tu ada orang kata lah, tapi dia dah khatan. Itu semua alasan bukan-bukanlah tu. Kalau budak tu boleh solat tertib, tak ada masalah. Tak perlu kita nak halau dia keluar dari soft. Bahkan bila kita biasakan dalam soft dengan tertib, dia sampai besar dia akan tertib. Reti solat diam. Kalau kita asyik halau dia, belakang dia mainkan kejar-kejar kawan dia lah. Lompat sana. Lepas tu dengar bunyi langgar cermin. Kita tengah solat ni, astagfirullahalazim, habis dapat cermin masjid gitu kan. Jadi salah kita juga. Sebenarnya boleh je masuk dalam soft, dia akan tertib di kalangan kita. Maka ada orang kata, ustaz, tapi kalau dia kata kita letak dalam soft, putus soft. Sebab budak tu tanya, saya kata tiang ada putus soft juga, so, buang tiang. Tak apa lagi, ada orang kata ustaz tapi dia baca Fatihah tak betul. Habis pakcik gagap. Kat kampung-kampung payah jumpalah. Kat bandar banyak pakcik-pakcik kan yang umur dah lanjut dan usia, time muda sibuk cari harta, dah tua baru nak belajar Quran. Confirm bacaan dia dengan bacaan, kadang-kadang budak-budak lagi sedap baca budak tu daripada dia. Tajwid betul dan sebagainya kan. Dia baru belajar, confirm dia tak betul sangat. Nak pergi belajar malu. So soalan, pakcik yang gagap ni, dia masuk soft, putus soft tak? Ini masalah kena jaga-jaga sikit. Kadang-kadang kita buat benda bukan-bukan, Nabi tak ajar pun untuk halau budak-budak. Bahkan orang kata macam sekian, Nabi solat, Nabi tengah solat, Hasan Husin panjat belakang Nabi SAW. Sampai menyebabkan Nabi SAW ketika tu terlama sujud lama, sebab takut kalau dia bangun anak cucu dia terjatuh, dia sujud lama. Ada sahabat-sahabat saya angkat kepala tengok apa jadi. Dan tak batal sebenarnya nak tengok imam jadi apa, kot-kot mati dan sujud. Ni kisah betul, banyak jadi kes kan, imam mati dan sujud. Dekat Malaysia pun jadi. Ramadan 2 tahun lepas kot saya. Kan, imam tu mati dan sujud. Jadi basically kalau kata orang tu mati dan sujud, kita kena tengok, intai juga, angkat kepala tak apa. So Nabi boleh, tak ada pun halau cucu dia apa kacau jemaah, tak ada. Kita beria kadang over daripada Nabi SAW. Ni nak faham dengan sikit. So jadi basically bila kita sebut tentang apa, kita sunat atau khatan, masuk betul khatan atau masuk jawi, orang Melayu kita panggil. Okey, ini bukan sunnah yang kita nak bincang malam ni. Okey, tapi sunnah para ulama bahaskan, sunnah ni ada kepada dua pengertian. Dia satu pengertian ahli hadis, orang hafal hadis, satu lagi pengertian ulama usul fiqh. Nak kena bezakan So baru ni saya tengok satu video dekat Indonesia kot. Dia timur tajuk bid'ah dan sunnah. Jadi ustaz yang berdebat bagi pihak golongan yang tak nak ikut sunnah ni, dia kata apa? Dia kata sunnah ni bukan semua mesti ikut. Ada sunnah wajib, ada sunnah haram, ada sunnah makruh. Tapi dia cakap dia sebab apa? Bagi contoh, dia kata Nabi makan. Wajib ke tak wajib? Harus, makan harus. Nabi SAW apa? Kahwin lebih daripada 4. Itu sunnah juga tu. Ini dalam istilah ahli hadis. Istilah ahli hadis, bila dia kata sunnah itu adalah apa disandarkan kepada Nabi SAW. Apa disandarkan kepada Nabi SAW daripada kata-kata, perbuatan, perakuan, sifat, bahkan sejarah. Ni umum, dia ambil semua sekali. Tak kira ada hukum, tak ada hukum. Tak kira kat situ ada hukum untuk kita ikut atau tak ada hukum untuk kita ikut, semua dipanggil sunnah. Sebab tu dalam kisah tentang apa, kisah daripada Nabi SAW, kata-kata Nabi, perbualan Nabi dengan isteri dia, Nabi sembang dengan para sahabat, rekod. Walaupun tak ada kaitan hukum, tak ada kaitan dengan hukum, perbualan suami dengan isteri.
Dan itu direkodkan. Kemudian perbuatan Nabi SAW. Kan Nabi SAW tidur macam mana, berdengkur ke tidak, sebagainya ni. Yang Nabi tak ada suruh kepada sahabat follow perbuatan Nabi SAW. Yang mana Nabi pakai serban, pakai jubah. Kan? Tapi Nabi tak pernah kata pakailah serban, pakailah jubah. Nabi tak pernah suruh pun. Nabi tak pakai elok lah. Cuma dia macam ni. Bagusnya pakaian, pakai serban, pakai jubah ni adalah nak pergi masuk tempat bukan-bukan, kita malu. Contoh macam beratur tengok wayang, pakai jubah. Kalau tanah Arab tak tahu, tak kira dah, itu pakaian tu biasa. Abu Jahal pun pakai serban, pakai jubah. Masa dia jubah kita kalau dia pakai, kita di Malaysia pergi beratur beli tiket wayang, sanggup? Orang tengok kan, juru tiket pun pandang atas bawah. Tu Haji nak tengok apa ni? Tengok wayang lah. Faham tak? Kan tak proper. Nak pergi lintas tempat-tempat yang bukan kan, pakai jubah, pakai serban, tak kena. Tapi perbuatan tu Nabi buat, pakai. Atau perakuan Nabi SAW, perkataan Nabi SAW dengan benda yang Nabi SAW akui pada para sahabat, benda-benda yang Nabi tak tegur dan sebagainya. Ini perakuan. Benda para sahabat buat, Nabi tak tegur. Ada benda kaitan hukum, ada benda yang harus saja, keharusan saja, bukannya hukum. Okay? Kemudian ada berkaitan sifat, macam kening Nabi macam mana, kulit Nabi warna apa, sifat kan, rambut Nabi macam mana, kemudian sikat, pakai sikat Nabi, sikat rambut belah mana pun ada. Dia bagi sebagai sifat, sunnah sifat. Kemudian ada berkaitan dengan sirah, Nabi pindah tahun bila, lahir bila, ada sebagainya, semua sekali berkaitan tajuk sirah Nabi. Kahwin berapa, siapa isteri pertama, siapa isteri kedua, siapa sekian, ni sirah. Siapa saudara dia, siapa sepupu dia. Jadi kalau kita lihat pada bentuk ini, betul, pasal dia merangkumi kepada semua perkara. Sunnah ni, apa sadar pada Nabi, kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, macam itulah. Nabi kahwin lebih daripada 4, sedangkan itu bukan hukum. So kita ada hukum kat situ, adalah tajuk dia itu khas untuk Nabi SAW. Untuk kita 4, lelaki maksimum 4, Nabi lebih pun tak apa. Bahkan ikut daripada surah Al-Ahzab yang Allah letakkan apa berkenaan dengan Nabi halal kahwin siapa saja. Nabi tak ada limit sebenarnya, isteri dia banyak mana, tak ada limit. Tapi Nabi tidak jadi macam orang yang buntang mata, tengok nampak macam tu boleh, semua jadi bini dia, tak ada. Maka Nabi kahwin semuanya ada maslahah, jaga untuk keperluan dan sebagainya, bukan semata-mata nak kahwin je. So maksud dia, kalau kita perhati kat situ, maksud dia perbuatan Nabi SAW yang ni, yang tentang kisah hidup Nabi, maka para ulama tumpu kat sini untuk ceritakan apa saja tentang Nabi, pindah mana, apa benda dipanggil sebagai sunnah. Pada ahli hadis diambil semua sekali, tak kira ada hukum ke tak ada hukum ke, diorang hafal. Tak kira ada hukum atau tak ada hukum, dia hafal, diorang hafal. Okay. Itu sunnah di sisi ahli hadis. Di sisi ulama usul fiqh, so usul fiqh, para ulama usul, mereka mencari dalil bersandar kepada masalah apa berkaitan dengan hukum mukallaf. Mana kita seorang mukallaf ditanggungjawabkan untuk taat Nabi. Apa benda wajib kita taat? Pada mana ruang dia? Maka diorang sebut sunnah tu adalah apa disandar kepada Nabi SAW daripada kata-kata, perbuatan, perakuan. Dia stop situ je. Bab sifat, bab sirah, diorang tak masuk. Pada perkara kaitan bukan, macam Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah macam mana kamu lihat aku solat. Jumlah rakaat, waktu solat, kan, bahkan cara solat, tempat solat. So kita lihat Nabi sabda kan, solatlah sebagaimana kamu lihat aku solat. Ini sunnah yang ikutan, yang disuruh dari kata-kata. Dan juga ada perbuatan Nabi SAW. Saya Nabi, para sahabat nampak Nabi takbir, angkat tangan kan, Allahu Akbar, angkat tangan. So paras tangan diangkat dalam ketika, dan letak tangan kanan atas kiri. So kita faham kat situ Nabi SAW sentiasa, macam dikata oleh para sahabat, bertakbir sambil mengangkat tangan. Ketika bangkit rukuk, kita nak rukuk, bangkit rukuk. Tapi ketika sujud, Nabi tak angkat tangan. Itu dipanggil sebagai perbuatan, pergerakan Nabi SAW. Dan ada perakuan berkaitan hukum, contoh macam para sahabat Nabi SAW buat depan Nabi satu perkara, contoh macam kisah makan bok, para sahabat makan bok,
Dhab tahu kan biawak padang pasir. Dia kata dhab ni para sahabat makan depan Nabi SAW. Nabi tak larang. Bila para sahabat ajak, Nabi kata aku tak nak. Itu je. Adakah haram? Dia kata tak haram, tapi aku tak nak. So Nabi tinggalkan makan dhab, tapi Nabi izinkan para sahabat makan dhab. Itu dikatakan perlakuan. So di sisi ulama usul, dibincangkan berkenaan sunnah ni kepada masalah kata-kata, perbuatan dan sifat yang berkait dengan tajuk perbuatan kita. Apa wajib ke atas kita, apa haram ke atas kita, apa yang makruh, apa yang digalakkan kita buat, apa yang harus kita buat. Para ulama ambil dari situ. Sebab tu dekat tajuk sifat tidak dibincangkan. Dalam usul fiqh, diorang tak ambil hadis tentang sifat Nabi, macam color kulit. Tak ambil. Sebab itu tak ada ikutan. Nabi punya kulit warna apa, tuan-tuan tak saya ikut. Susah beli Fair and Lovely, gonyong badan, letak dekat tap, lepas tu golek-golek. Kenapa pakcik? Nak putihkan, Nabi kan putih kemerah-merahan. Saya kan kelabu asap. Jadi nak kena color macam Nabi, golek-golek dengan Fair and Lovely. Tak diajar oleh agama. Sebab benda tu Nabi punya kulit ni tu bukan kerja kita ikut. Atau kening Nabi bertaut, heboh lah pergi ambil minyak. Kenapa? Nak bagi kening bertaut macam Nabi. Tak ada. Itu pasal itu sifat. Itu sifat Nabi SAW. Macam Nabi naik unta. Nabi pernah naik unta, tapi Nabi tak ajar kita. Bahkan unta Nabi ada nama. Ada nama unta Nabi SAW. Cuma ada kita tengok apa yang diorang kata kuda Nabi tu kan. Ada jari Nabi tu tipu. Dan Nabi SAW punya kuda, nama dia apa, yang apa, unta Nabi warna apa, dan Nabi ada baral Nabi. Tahu baral kan? Keldai kahwin kuda. Dapat anak panggil baral. Baral ni hybrid kuda kahwin keldai. Faham Dia kata baral tu itulah anak kuda. Pasal diorang nak binatang yang kuat macam keldai. So keldai boleh angkat barang berat, tapi laju macam kuda. So kahwin kuda dengan keldai, dapatlah baral. Faham baral tu keldai kahwin kuda. Ala kulli hal, okey. Jadi Nabi punya baral ada. So bila kita ceritakan tentang sifat-sifat benda tadi, Nabi diceritakan oleh ulama hadis, Nabi ada kenderaan macam ni, cawan Nabi rupa macam mana dan sebagainya, ada cerita. Tapi bukan ikutan. Anda tak boleh ikut. Tak ada kata macam Nabi SAW punya kedai, tak ada. Tuan-tuan ada beli kedai belum? Tak ada. Nabi ada kedai, beli kedai. Besok heboh cari kedai, beli unta. Lepas tu kemudian penuh taik unta depan ni. Sebab apa? Ustaz kata sunnah. Sedangkan benda tu apa? Sunnah sifat. Dia bukan ikutan. Yang sedang orang salah faham, dia kata sunnah lah tu. Tak. Sunnah yang tu bukan sifat, bukan untuk ikutan. Dia cerita. Sebab dia kata serban, rambut panjang, Nabi berambut panjang. Dalam Sunan Tirmizi, dalam Syama'il, Imam Tirmizi ceritakan tentang sifat Nabi. Dia kata Nabi punya rambut ada 3 kedudukan. Pertama sampai bawah cuping telinga. Kedua sampai bahu, sampai tengkuk. Ketiga sampai bahu. Tapi tuan-tuan tak digalakkan pun untuk berambut panjang. Tu dia kata perbuatan itu sifat yang Nabi tak galakkan, tak suruh. Tapi kalau kita macam bersugi, bersihkan mulut, ya. Tapi Nabi SAW tak bersugi dekat masjid. Ini banyak orang tak faham sebenarnya. Nabi kata laula an syaqqa ala ummati, kalau aku tak susahkan umatku, aku pasti perintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli solah. Tapi bukan maksud dekat soft. Ketika nak soft tu gonyoh. Sebab Nabi hanya bersihkan mulut dekat rumah. Lepas tu bila isi Nabi ditanya, bila Nabi masuk rumah, apa benda Nabi mula-mula buat? Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi akan mula dengan siwak. Nabi akan bersugi dahulu. Sebelum bila masuk rumah, benda pertama Nabi buat bersihkan mulut. Itu maksudnya Nabi buat kat rumah. Tak ada tepi jalan gonyo-gonyo depan orang kan. Itu kena dah apa, lepas tu ada kayu-kayu dalam mulut, ludah-ludah. Kan tak senonoh rupa dia. Kawan sujud sebelah tiba-tiba rasa macam ada benda. Kan? Dekat soft kan. Ini sunnah yang orang tak faham. Sunnah Nabi tapi orang tak faham cara laksanakan. Pasal dia benda tu adalah pembersihan diri. Tuan-tuan buat benda tu, bersihkan diri. Macam korek hidung, cabut bulu ketiak. Tuan-tuan tak buat depan orang, tahu? Ke ada buat orang? Tak buat lagi macam tu lah, bersugi. Bila awak buat macam tu kan, mungkin bersihkan mulut. Bukan macam buat apa tu, cek bulu ketiak kan. Itu sangat salah. Tapi banyak orang nak faham. Ala kulli hal kita ni. Baik. Jadi bila kita terangkan dalam bentuk tadi, sunnah ni dengan pengertian dalam usul fiqh ataupun ulama hadis, itu difahami, itu sunnah.
Satu menceritakan tentang kisah hidup Nabi keseluruhan, satu yang diambil padanya dalil. Okey. Tapi dalam masa yang sama, bila Nabi terangkan sendiri sunnah ni, Nabi berikan interpretation yang keempat, ada pengertian keempat. Pengertian keempat ni yang saya sebut tadi, berkenaan dengan Nabi sebut sunnahku, sunnah khulafa rasyidin. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah, para sahabat kata, Nabi pernah bercerita pada kami dengan satu pesanan yang sedih kami dengar pesanan tersebut. Mengalir air mata kami dengar pesanan Nabi SAW. Lalu Nabi pun kata, ya Rasulullah, kami kata pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini seolah-olah macam pesanan terakhir, pesanan selamat tinggal. Apa engkau nak wasiat kepada kami? Kalau inilah selamat tinggal, inilah hari terakhir engkau kat muka bumi, engkau nak kami suruh kami buat apa? Nabi berkata apa? Nabi kata, usikum, aku nak wasiat kamu bisam'i wa ta'ah. Dan kata untuk dengar dan taat. Aku perintah kamu dengar dan taat. Sebab zaman kita sekarang ni saya perhatikan banyak orang dia suka tengok cerita Mak Saleh lah, cerita Eropah, cerita Cina. Dia banyak kat situ ada pemberontakan, tahu, pemberontakan. Memberontak kepada pemerintah, angkat senjata dan sebagainya. Kita bunuh pemerintah, kita selamatkan rakyat. Cerita lama lah, macam dulu kan kisah apa, Hang Tuah dengan Hang Jebat. Hang Tuah dengan Hang Jebat, siapa yang sunnah, siapa bid'ah sebenarnya? Orang kita suka cerita Jebat. Jebat mendapatkan keadilan, kan, serang mengamuk dan sebagainya kan. Hang Tuah orang kata bodoh, buta tuli ikut je. Tapi sebenarnya perbuatan Hang Tuah itulah yang Nabi perintahkan. Sebab para sahabat Nabi SAW, kalau kita perhatikan, bila diorang kata minta pesanan, Nabi kata, aku perintahkan kamu untuk dengar dan taat. Sekalipun menjadi ketua ke atas kamu seorang hamba Habsyi. Kalau jadi ketua korang, hamba Habsyah sekalipun, kamu tetap kena dengar dan taat. Sebab memang kita kata benda ni masalah. Kalau tuan-tuan nak perhatikan, fitnah yang berlaku pada umat Islam di akhir zaman kita ni, dia bermula dengan tahun 35 Hijrah. Lebih tepat bulan Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Bila mana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang-orang yang tak setuju dengan pemerintahan beliau. Uthman dibunuh. Pembunuh Uthman anggap diri mereka sebagai hero. Datang daripada Mesir, daripada Iraq, dan kepung Madinah ketika orang turun pergi haji. So Madinah tak ada orang ramai. Maka tinggal kat situ Uthman ada. Uthman dah lantik orang untuk gantikan dia pergi bawa orang pergi haji. Maka ketika tu lepas orang pergi haji, orang turun pergi haji, Madinah dikepung. Pengumuman pada Madinah tadi dibuat oleh kumpulan-kumpulan orang-orang yang Islam, Muslim. Ni fitnah besar. Mungkin ada orang kata, kalau kita baca hadis tentang fitnah, banyak orang kata bahawa fitnah ni bermula dengan pembunuhan Umar. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh seorang kafir, seorang Majusi, bukan seorang Muslim. Tapi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang Muslim, yang anggap perbuatan mereka bunuh Uthman tu adalah benda yang betul. Ini banyak kes orang tak baca sangat sejarah. Sebab yang saya sebutlah pasal Hang Tuah Hang Jebat kan. Saya nak bagi contoh. Sebab Uthman bin Affan ketika pemerintahan beliau seorang yang lembut. Dia tak macam Umar. Umar tegas, Abu Bakar tegas. Uthman dia lembut. Dia memang seorang pemalu dan sangat lembut. Jadi dengan sebab itu bila lihat zaman pemerintahan dia, ada kumpulan-kumpulan yang rasakan Uthman ni karakter dia lemah, diorang datang paksa Uthman letak jawatan. Uthman tak letak jawatan, diorang bunuh. Diorang kepung Madinah. Kemudian dari situlah bermulanya perpecahan umat Islam sebenarnya. Bermula lepas tu keluarnya golongan Khawarij. Yang tadi kan, Khawarij tadi, kemudian keluar Syiah, kemudian keluar ini, keluar itu. Semua sekali keluar lepas daripada pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi sebab tu yang Nabi sebut. Kadang-kadang ada orang kata, ustaz, bab politik ni kita tak ni. Tak, ini pemerintahan. Bila Nabi kata, aku perintah kamu dengar dan taat. Sekalipun jadi ketua kepada kamu seorang hamba Habsyi, kan, masa-masa kita macam ni, nak faham kan, pemerintah yang merintah kita, dia dipersoalkan di atas kesalahan dia. Kita pula kena bersoal dengan perbuatan kita. Dosa dia buat tak halalkan kita untuk take over ataupun gunakan kekerasan, ambil alih. Macam inilah, kita ada mak bapak kita kalau teruk mana sekalipun perangai, akhlak tak elok pun, tetap kita wajib taat. Kita mesti taat mak bapak kita, walaupun dia orang tak baik, walaupun mak bapak kita perangai tak senonoh. Kadang ada anak-anak ni kadang tak jumpa mak bapak sebab dia kata mak dengan abah dia
seorang tu kisah tu, akak tu dia tanya pasal mak dia suka mencarut. Kalau jumpa, mak dia asyik mencarut je. Kadang-kadang orang tua ni, kadang dia sampai peringkat umur, dia tak boleh kawal. Dia macam budak-budak balik, keluar macam-macam benda dari mulut dia. So akak ni tanya saya, halal tak dia nak tinggal tak jumpa mak dia? Sebab takut kalau jumpa, hati terkuris kan, dia takut dia melawan mak dia, derhaka. Saya kata tak boleh. Perangai mak dia macam tu bukan halalkan dia pula buat benda macam orang keluar masjid, selipar hilang kena curi. Halal tak tuan-tuan ambil selipar orang lain? Halal? Tak halal. Macam tu enggak masalah. Bila mak kita, bapak kita tak elok perangai sekalipun, itu masalah dia. Kita sebagai anak tetap kena taat. Macam tu juga pemerintah. Pemerintah tak senonoh, itu dia dengan Allah Ta'ala. Kita punya kuasa bukan jadi kes macam Osman tadi. Bukan ada hak untuk kita keluar senjata untuk bunuh. Kerana apa? Kerana nak buang kezaliman. Itu Osman kena. Lepas tu Nabi kata dalam hadis berkenaan, maka Nabi kata, aku perintah kamu untuk dengar dan taat, sekalipun menjadi ketua ke atas kamu seorang hamba Habsyi. Wa innahu, dan sungguhnya may ya'ish minkum, dan sungguhnya siapa-siapa hidup dengan kamu lepas aku tak ada, nanti siapa hidup, fasara ikhtilafan katsira, dia akan lihat percanggahan yang amat-amat banyak. Dekat sini yang saya nak bincang hadis ni. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kamu semua berpegang dengan sunnahku, wa sunnati khulafa' rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan untuk berpegang dengan sunnah khulafa' rasyidin al-mahdiyyin yang berdapat petunjuk sudah aku tak ada nanti. Tamassaku biha, peganglah dengannya, wa addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan geraham. Wa iyyakum, dan jauhilah kamu, wa muhdatsatil umur, akan perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, kerana semua diadakan itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, semua yang diadakan itu adalah sesat. Ini Sahih Muslim sampai situ. Sunan Nasa'i datang, wa kullu dhalatin finnar, semua sesat dalam neraka. Ini yang maksud kita kata tadi kan, kita sebut sunnah ni tauladan ataupun perangai tunjuk ajar. Lepas tu kita kata pengertian di sisi ahli hadis, pengertian di sisi ahli usul fiqh. Sekarang ni pengertian yang kita nak bincang malam ni sebenarnya bila sebut sunnahmu, amalanku, adalah berkait dengan apa yang Nabi sebutkan. Barang siapa hidup lepas aku tak ada nanti, dia akan lihat percanggahan yang sangat banyak, maka dapatkanlah kamu akan sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin yang berpetunjuk lepasku. Gigit, peganglah dengannya, gigitlah dengan geraham, dan jauhilah kamu akan perkara-perkara yang diada-adakan. Dan semua yang diadakan itu adalah bid'ah, dan semua yang diadakan itu adalah sesat. Semua bid'ah itu adalah sesat. So Nabi sebut sendiri. So bila kita perhatikan kat sini, tajuk sebenar yang dimaksudkan dalam masalah hadis ini, para ulama kata ia adalah masalah ittiba'. Ini ikutan kepada Nabi SAW. Yang saya sebutkan tadi pada permulaan, tajuk ni sangat penting, tapi banyak orang ambil ringan. Sebab ikutan kepada Nabi ni, dia sebenarnya penyempurnaan bagi syahadah kita. Bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dia mesti bergandingan. Anda ambil salah satu saja, anda belum Muslim. Anda belum Muslim. Sengaja tak nak melafazkan Muhammadur Rasulullah, tak nak isytiharkan, anda belum Islam. Bahkan amalan anda tertolak. Dan ini masalah sebenar yang kita kata masyarakat Islam kita ni sebut sunnah ni dia tak faham ini tajuk ni. Tajuk Nabi SAW. Sebab bila kita kata kita ni hamba Allah Ta'ala, maka datang Allah Ta'ala tuntut dari kita, pertama pengisytiharan dia adalah Tuhan yang menjadikan kita mentadbir alam ini, sustain nyawa kita. Dan dia tuntut jangan sekutukan dia dengan satu benda pun. Jangan sekutukan. Pasal ini hak dia, pasal dia bagi kita semua benda, dia bagi kita semua kemudahan. Kita hidup pun dia jadikan kita hidup. Kita dapat berterusan hidup pun, kita wujud pun dia wujudkan, kita hidup pun dia bagi. Macam Allah sebut dalam Quran dan surah Al-Baqarah ayat 21, 22. Ini saya sebut 21 22 Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia sekalian, hei manusia sekalian, sembahlah kamu semua Tuhan kamu telah ciptakan kamu. Cipta kamu
cipta orang sebelum kamu. Mana bukan kamu je. Abah kamu, kalau kamu rasa kamu wujud sebab bapak kamu, bapak kamu Allah Ta'ala wujudkan. Kalau bukan atuk pun Allah Ta'ala wujudkan. Sampai Adam AS, semua Allah Ta'ala wujudkan. Manakala kamu rasa nak terima kasih kerana wujud abah mak lahirkan kita kan. Kita lahir ke dunia ni sebab bapak dengan mak kita. Memang kita bersetuju, kita kena sangat-sangat berterima kasih. Tapi terima kasih tu lebih utama atas tu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab wujudnya kita, kalau kita kata balik pada mak bapak kita wujud, mak bapak kita, atuk dia onyang sampai ke atas sekali, semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu dengan pengabdian diri tadi, sembah Allah Ta'ala tadi, kamu akan bertakwa. Ini kat sini Allah Ta'ala ungkit tentang pengujudan kita. Hadirnya kita ke dunia ini, tak ada siapa boleh hadirkan kita kecuali Allah Ta'ala. Bahkan atuk nenek kita sampai ke atas, Allah Ta'ala yang wujudkan. Kemudian allazi ja'alakumul arda firasya, yang Allah Ta'ala ni jadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan. Bawah kita tinggal ni kan, ni bumi kita tinggal. Kerak bumi kita tinggal ni nipis je. Ni dalam 50 ke 100 km. Tapi bawah tu 6,000 lebih kilometer, dasar bumi kita cair. Kita tinggal ni terapung. Lepas tu kerak bumi kita berjalan-jalan, tahu tak? Kerak bumi kita tinggal ni bukan statik, bukan diam macam ni. Macam tuan-tuan letak kapet, kalau tak dia letak gam bawah ni, berjalan ni. Sekarang ni bawah kita ni lahar. Kan ni tadi kan apa semalam apa berlaku apa tsunami kat belah Sunda. Jadi bawah ni kerak bumi kita berjalan, so roboh, jatuh dan sebagainya boleh berlaku. Terutama kalau tsunami ni yang dahsyat, bila mana robohnya lantai laut. Laut yang kita tinggal ada kan, ni atas air, bawah ni dasar lautan roboh. Dia kata waktu tsunami tahun 2004 tu kan, dia katakan mula air hilang. Kan air hilang mula. Lepas tu datang balik. Sebab bila tuan-tuan roboh kan apa, macam tuan-tuan ambil apa lantai tu, dia pecah, lahar pergi tempat lain, roboh ke bawah, maka air laut akan masuk. Itu hilang air laut dulu. Lepas tu bila dia naik situ, dia melantun balik, tu yang datang, tenggelam habis bangunan, hancur. Sekerak bumi kita bergerak-gerak, dia bukan statik, sentiasa berjalan bawah ni. Jadi Allah Ta'ala ungkit pertama, tapak kaki kamu berjejak tu wujud untuk kamu hidup, aku buat. Kalau ikutkan kita tak boleh buat apa. Tanah kalau peroi, kalau kita pijak jatuh, jelus. Tak ada batu yang menahan berat badan kita, habislah kita tenggelam ke tanah. Macam mana berlaku pada Qarun. Kan Qarun akan tenggelamkan dia dengan harta dia semua sekali ke dalam dasar bumi. Sampai sekarang masih lagi berpusing-pusing ke dasar bumi. Jadi kalau tak jadikan kita turun, tak ada tempat kita pijak. Kita nak pijak apa? So Allah ungkit tentang tanah kita pijak. Was-samaa binaa, dan langit sebagai binaan. Langit ni kita tinggal kan, macam mana kita tinggal ni kawasan ni, macam ikan dalam air. Ikan dalam air tak boleh keluar daripada air. Keluar dari air dia mati. Kita pula ada kawasan udara yang Allah Ta'ala angkat. Kalau Allah Ta'ala rapatkan, kita tinggal mana? Kalau Allah Ta'ala rapatkan kawasan udara kita tinggal, dia dalam 5 batu je. Tuan-tuan tinggal ni, kita tinggal ni 5 batu je tau. Pergi keluar atas tu kita mati. Kita macam ikan dalam air. Cuma kita kawasan udara. Bumi kita macam tu. Jadi Allah Ta'ala angkat. Rafa'a samkaha. Langit tu semua, langit ada ketebalan. Dan langit tempat kita tinggal ni, kawasan udara kita tinggal pun Allah Ta'ala angkat. Kalau tak ada diangkat tadi, kita nak tinggal kat mana? Was-samaa binaa wa anzala minas samaa'i maa'a. Allah turunkan dari langit air. Turun dari langit air. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah Ta'ala keluarkan daripada bumi buah-buahan, tanam-tanaman, rezeki untuk kalian. Sebab sebenarnya kalau tuan-tuan perhatikan, ni faham sikit tuan tahu tak, tuan-tuan makan nasi, makan buah, makan benda-benda yang panggil karbohidrat. Tuan-tuan makan tu, karbohidrat sebenarnya 3 elemen: karbon, hidrogen, oksigen. Dia sebenarnya bila pokok, ni nak cerita sikit dah, tak apa kan, siapa tak faham tanya faham lagi. Okey, bila tuan-tuan tengok pokok kan, pokok sedut dari dalam tanah air. Dari udara pokok ambil karbon dioksida. So tuan-tuan bayangkan, karbon tu, dioksida tu masuk dalam daun, air masuk daripada dalam tanah, masuk dalam daun.
digabungkan karbon tu dengan air. Mana tak bergabung, lepas balik, keluar oksigen. Karbon dioksida tu ada dua karbon, karbon dioksida. Ada satu karbon, dua oksigen. So dia ambil karbon tu gabung dengan air untuk jadi gula. Karbon dioksida ni gula lah. Karbohidrat tu gula. So, jadi terlepas kat udara balik, mana yang tak jadi? Air dengan oksigen kita pakai semula. Dalam daun tu dibuat makanan. Makanan tu lah yang tuan-tuan makan, nanti jadi beras, jadi perlahan harum manis. Harum manis, perlis, harum manis lah. Harum manis, jadi durian, punya rasa, bau sedap ni. Itu yang digabungkan tu, ni tuan-tuan bayangkan ni, air ni, ambil arang, kocak, sampai jadi gula. Boleh? Arang karbon, ni air, hidrogen, oksigen. Masukkan arang dalam bekas, air, goncang, sampai jadi gula. Siapa dapat jadi gula, jumpa saya. Kita ambil hadiah Nobel Prize. Dapat duit tu tak? So anda telah buat inovasi, tak ada siapa buat. Tak boleh buat pun sebenarnya, tahu tak? Allah Ta'ala ungkit ni, pasal dia turunkan air dari langit. Dia keluarkan hasil tanaman tadi. Rezeki untuk kita. Kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat makanan. Kita tukar bentuk makanan tadi. Ambil jagung jadikan emping. Ambil beras jadikan biskut. Kita tukar rupa dia. Kita tak boleh buat makanan. So Allah Ta'ala ungkit. Ungkit pada kita. Tapak kita berpijak, udara kita tinggal dengan apa? Makanan kita makan. Yang tak ada tiga-tiga ni kita mati. Maka Allah Ta'ala sebut ujung tu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kamu buat untuk Allah Ta'ala sebarang sekutu. Sedangkan kamu semua mengetahui. Dah tahu dah. Tak ada sekutu kamu boleh buat tadi. Allah Ta'ala yang buat. Wujudkan kamu, Allah Ta'ala wujudkan. Sustain nyawa kamu, teruskan kamu hidup, Allah Ta'ala yang benarkan. Kenapa nak buat sekutu lain? Kenapa minta pada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sedangkan dia yang bagi semua sekali. Dia provider for everything. Kenapa minta pada yang lain? Ini soalan Allah Ta'ala tanya balik. Faham So jadi bila kita lihat balik, yang ini yang saya sebut sunnah tadi, dia masalah Muhammad Rasulullah. Bahkan ayat tadi sambungan. Apa sambungan ayat tu? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan kalau kamu dalam keraguan, kamu ragu-ragulah terhadap apa kami turun pada hamba kami, Muhammad dapat wahyu, kamu ragu, datangkanlah yang seumpama macam Quran tu, satu surah dalam Quran yang paling pendek. Surah apa? Al-Kautsar, 3 ayat. Allah Ta'ala cabar dulu sampai sekarang. Kalau kamu ragu Muhammad dapat Quran daripada Tuhan, kamu terasa tak cukup, macam bukan bukti, buat macam Quran, walau satu surah. Dan seru siapa kamu nak. Selain Allah Ta'ala, pembantu kamu, jin ke manusia dan sebagainya, panggil. Kalau kamu semua benar. Fa illam taf'alu, kalau kalian tak boleh buat. Walan taf'alu, kamu tak sekali-kali akan boleh buat. Fattakun naral lati waquduhan nasul hijarah, maka takutlah kamu akan neraka yang bahan bakar dia manusia dan batu-batan. Uiddat lil kafirin, disediakan neraka tadi untuk orang-orang yang kafir. So kan digandingkan ayat tadi 21 22 tajuk ketuhanan Allah Taala. Dia pentadbir, dia yang menjadikan segala-galanya, rububiyah dia, maka ketuhanan milik dia. Dipertuhankan hanya dia. Ayat 23 24 datang tentang Muhammad Rasulullah. Digandingkan seiring. Lepas tahu Allah Ta'ala Tuhan, tapi kena ikut juga Muhammad. Sebab tu bila orang bincangkan berkenaan masalah sunnah ni, anda kena faham, ittiba' kepada Nabi ni, dia bukan benda optional. Bukan benda yang kalau rasa nak buat, tak buat pun tak apa. Bukan. Tuan-tuan jangan faham itu sebagai sunat yang ni. Bukan sunat. Bukan mandub. Kalau kalimah betul mandub. Dia bukan masalah galakan. Dia masalah agama. Ikut Nabi di atas perintah baginda SAW, ittiba' pada Nabi ni adalah pertama sekali dia pelengkap bagi syahadah anda. Siapa-siapa syahadah? Dan syahadah dia sebut satu, itu la ilaha illallah. Kan? Dia syahadah bahawa aku bersaksi Tuhan bukan Allah. Yang kedua, dia tak kata Muhammad, aku bersaksi bahawa Muhammad itu utusan Allah. Tak sebut yang kedua tu, dia bukan Muslim.
Bahkan daripada Nabi SAW, Nabi nyatakan la yasma'u bi ismi. Zaman sekarang ni tak ada dah. Tak ada siapa ada peluang. Nabi kata tak mendengar namaku seorang Yahudi atau seorang Nasrani kemudian tak beriman denganku, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Dia tak ada peluang, dia tak ada option. Tak ada macam rasa-rasa mungkin mana tahu kot lepas, tak ada. Sebab lepas datangnya Nabi, pasal Nabi penutup, dia tak ada Nabi lain dah. So Allah Ta'ala wajibkan semua ikut Muhammad SAW. So sebab tu ikutan Nabi, itibak kepada Nabi ni, dia bukan benda yang kita umumkan. Pertama, dia adalah pelengkap bersyahadah. Kedua, Allah Ta'ala jadikan Al-Quran Karim, ni antara contoh-contoh kita lihat, dia adalah sebenarnya syarat untuk dapat cinta Allah Ta'ala. Kita sering banyak yang mendakwa cinta Allah, 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 nangis-nangis kan. Anda menangis banyak mana sekalipun tangisan anda, Allah Ta'ala letakkan syarat untuk betulkah anda cintakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan satu ujian je. Itu dalam surah Al-Imran ayat ke-31. Allah nyatakan apa? Kat ayat berkenaan Qul. Orang Melayu kita suka masalah sikit ayat ni. Dia suka baca jadikan ayat pengasih. Dia ambil ayat pakai ayat pengasih. Dia letak nama perempuan tengah-tengah tu. Sedangkan ayat ni untuk test kamu cinta Allah Ta'ala ni. Tengok bukti dia. Apa bukti dia? Allah Ta'ala kata, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan hai Muhammad, kamu semua cintakan Allah. Kamu cinta Allah? Fattabi'uni. Ikutlah aku. Ikutlah Muhammad SAW. Ikutlah aku, yakni Muhammad SAW. Kamu cinta Allah, ikut aku. Bahkan balasan dia apa? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kamu balik. Mana cinta berbalas. Kalau tak selama-lama ni macam angau lah, letak gambar artis dan bilik kan, pemimpin ke pemerintah ke. Kalau zaman apa Mao Zedong, letak gambar Mao Zedong ke kan. Orang tu suka pada seorang. Tapi kalau awak suka seorang sebelah pihak, bertepuk sebelah tangan, buat apa? Khayal seorang-seorang. Oh, cinta suka, tak berbalas pun cinta awak. Sekarang ni nak dapat balasan semula. Kita cinta dibalas dengan cinta juga oleh Allah Ta'ala. Syarat dia apa? Ittiba' kepada Nabi. Ittiba' kepada Nabi bukan benda optional, wajib. Maksudnya untuk kita dapat cinta Allah Ta'ala, yuhibbukumullah, bahkan tambahan dia, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala akan ampunkan untuk kamu dosa-dosa kamu. Bukan setakat diampunkan, bukan setakat masalah cinta dapat, dosa pun terampun. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu syarat. Maksudnya ittiba' kepada Nabi adalah ittiba' adalah bukti cinta Allah Ta'ala. Bahkan memberi kepada kita kecintaan daripada Allah Ta'ala, beri kepada kita. Kemudian dah azan ke belum? Sebenarnya Okey, ittiba' kepada Nabi ni, dia sebenarnya adalah tanda sebenar kita taat kepada Allah Ta'ala. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Maksudnya mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Taat Rasul maksud taat kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya jumpa ada kumpulan-kumpulan sesat yang tak nak solat, tak nak ibadat. Alasan kenapa? Dia kata apa, Allah Ta'ala tak perlukan ibadat kita. Tak perlu ibadat kita. Kita sembah Allah Ta'ala pun, Allah Ta'ala Maha Kaya. So kenapa nak sembah? Nanti kita bincangkan lepas azan. Wallahu a'lam. Bagi azan dulu. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammad wasilatu la syafa'ata la ta'ala fiha wa tamam subhanahu innaka la tukhlifu al-mi'ad. Raditu billahi rabba wa islam dina. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita sebut tadi tiga. Pertama kita kata untuk pelengkap bagi syahadah. Kedua kita kata cinta Allah Ta'ala. Yang ketiga kita sebut bahawa mentaati, dia disebut dalam surah An-Nisa. An-Nisa ayat 80. Wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Maksudnya mentaati Rasul, maka telah mentaati Allah. Sebab tak ada siapa boleh kata dia taat Allah Ta'ala kecuali dengan petunjuk Rasul. Bila Nabi tunjukkan cara tersebut, itulah. Dan bahkan dalam Al-Quran Karim, dalam ayat lain, ini antara tanda lain adalah Allah Ta'ala sebut dalam surah Ahzab ayat 36, Allah Ta'ala nafikan iman bagi sesiapa yang bagi siapa yang beriman tadi. Kalau anda kata dia tak ikut perintah Rasul, mana dia tak boleh, seorang mukmin tadi dia ada option lain lepas Rasul tentukan apa-apa. Allah nyatakan dalam surah Al-Ahzab 36, wa ma kana lil mu'minin, tidak boleh untuk seorang lelaki beriman, wala mu'minatin, tidak wanita beriman, idza qadallahu rasuluhu amra, bila
telah memutuskan Allah Ta'ala dan Rasulnya satu perkara. Tak boleh ayyaku lahumul khiyaratu min amrihim. Tak boleh ada dari mereka pilihan selain daripada itu, yang lain daripada apa yang Allah Ta'ala tentukan dan Rasul tentukan. Jadi ini benda yang berat. Maka kalau kita tentang tajuk nafikan iman, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah okay. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Imran Bukan An-Nisa. An-Nisa ayat yang ke-65. 65 Allah dengan fala wa rabbika, maka tidak demi Tuhanmu, la yu'minun, tidak mereka beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sehinggalah mereka memperhakimkan engkau pada apa yang mereka bertelingkah di antara mereka. Kemudian mereka tak dapati dalam diri mereka sebarang kesempitan dengan apa yang kau putuskan wahai Muhammad, wa yusallimu taslima, mereka menyerah dengan sebenar-benar penyerahan. Allah Ta'ala dalam ayat surah Nisa tu sebutkan berkenaan dengan dinafikan iman, nafi iman. Mana orang tu tidak beriman demi Tuhanmu, tidak mereka beriman, tidak mereka beriman demi Tuhanmu wahai Muhammad. Allah Ta'ala sumpah dengan dirinya sendiri, orang tu tak beriman. So kalau kita kumpulkan ayat Quran yang banyak, yang kita maksudkan dengan masalah ittiba' ni, yang ia tajuk yang Nabi sebut dalam hadis tadi, kamu dapatkanlah sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin yang berpetunjuk lepasku, peganglah dengannya dan juga gigitlah dengan geraham, dan jauhilah kamu akan perkara-perkara yang diada-adakan. Ini konsep asal. Sebab tu bila kita lihat, kadang-kadang bila orang terjemahkan sunnah dengan salah, dia ingatkan bahawa sunnah ni macam itulah, sunat, boleh tinggal boleh tak buat. Sedangkan dalam hadis Nabi tadi, Nabi letakkan itu adalah penyelamatan untuk selamat daripada fitnah akhir zaman, daripada bencana akhir zaman ni. Yang bencana tersebut sangat dahsyat. Sampaikan ada orang yang Nabi SAW nyatakan, pagi mukmin, petang kafir. Petang mukmin, pagi besok kafir. Dengan sebab kata-kata perbuatan dibuat, dia akan terkeluar dari agama. Yang dia jual agama dengan satu habuan daripada dunia. Yang Nabi sebutkan berkenaan dengan tajuk sunnah ni, itu pentingnya. Sebab kita sekarang zaman fitnah yang sangat banyak, datang bergelombang-gelombang. Tiap-tiap hari ada je fitnah baru. So, jadi bila kita kata dalam konteks itu, sunnah ni ikutan yang tak boleh kita lari, mesti buat. Dia bukan optional. Maksudnya tuan-tuan, kalau anda kata daripada Nabi SAW ada pilihan, Nabi tak wajibkan, itu memang kita pilih nak buat A atau B. Macam ikut amal, seorang manusia tu kena cari amal yang mana dia mampu untuk buat berterusan. So, Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih, dia kata khudhu minal amal ma tutikun, ambillah amal-amalan apa kamu terdaya, termampu. So, Nabi SAW pernah dicerita kepada Nabi tentang seorang wanita, nama dia bintu Nawiyat. Dia perempuan ni, dia ikat tocang ke tiang, dia ibadat. Tersengguk je dia bangun solat. Lepas tu dia ni tersengguk je bangun solat. Sampai pagi dia buat macam tu. Nak solat, tak nak putus-putus solat, nak ibadat berpanjangan. Lalu Nabi SAW dengar cerita tersebut, Nabi pun bersabda. Nabi kata khudhu minal amal ma tutikun, ambillah dari amal-amalan apa yang kalian terdaya, apa kalian mampu. Ambil amal apa kalian mampu. Maksud kita mampu tadi macam ada orang tu mungkin dia berupaya untuk puasa, banyaklah puasa. Seorang tu berupaya untuk apa? Bersedekah, berharta ada, ambillah sedekah. Ambil apa kita mampu dan kita buat sampai kita mati. Kerana Nabi kata fa innallaha la yamallu hatta tamallu, kerana Nabi kata Allah Ta'ala takkan jemu melainkan kamu yang akhirnya jemu. So kadang-kadang kita ni ada masyarakat Islam kita ni, dia punya akal macam ni, dia percaya kononnya kalau kita dah beramal banyak-banyak, satu peringkat nanti pencen. Dia kerja ke kerajaan ada pencen, tentang kerja ada umur pencen. Dia beribadat kepada Allah Ta'ala tak ada pencen. Tu Nabi kata Allah takkan jemu melainkan kamu yang jemu. Dia tak macam ni. Kalau kita katakan kemas rumah, anak-anak kita rajinlah kemas rumah, kemudian berpeluh-peluh kan nak raya bulan Ramadan, anak kita masuk ni sekian, datang-datang berpeluh-peluh. Kita mak bapak, kita kata apa? Tengok dia berpeluh-peluh, kita kata apa? Udah. Duduk. Tak payah buat betul kan? Kita akan cakap itu. Sebab kita kesian. Allah Ta'ala takkan cakap macam tu pada kita. Tiap kali kita amal, orang kata apa lagi?
Sebab takkan ada satu masa nanti pencen amal. Kenapa tak pergi masjid dah? Dah pencen dah ustaz. Dari muda saya pergi masjid. Dah tua-tua tak payah kot. Kalau tak larat tajuk lain. Tak larat tajuk lain. Itu bukan masalah. Masalah anda masih mampu datang. Amal ibadat tadi bukan itu Nabi kata kerana Allah takkan jemu melainkan kamu yang akhirnya akan jemu. Dan Nabi sebut tu wa inna ahabal amal ilallah adwamuha wa in qalla. Kerana amal paling disukai Allah Taala paling berterusan sekalipun sedikit. So amal banyak. Tuan-tuan boleh beramal ikut apa kadar yang tuan-tuan boleh pilih. Apa kita mampu. Tapi pastikan amal tadi buat sampai mati. Kalau kita puasa sunat sampai mati. Jaga. Datang surau masjid, jaga sampai mati. Maka kalau kita dalam masa kita berjalan berbuat amal tadi, kita dijadikan Allah Taala apa tercedera ke, lumpuh ke, amal kita sampai kiamat akan dikira pada akhir amal kita buat. Sampai mati masih berjalan. Sebab Allah sebut dalam Quran dan surah At-Tin. Kan? Apa dia kata? Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Pasal ayat sebelum tu Allah katakan walaqad khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kami telah ciptakan manusia pada sebaik-baik kejadian dan kami jatuhkan dia kepada serendah yang terendah. Banyak orang tafsirkan dengan maksud orang tu mulia, buat dosa jadi hina. Sedangkan dalam tafsir tuan buka, para ulama nyatakan kita kan mula-mula lemah ketika kita lahir, nak berjalan pun tak gerti. Lepas tu kita jadi kuat. Macam sekarang ni kita kuat lah ni, berjalan, melompat, pergi sini, pergi sana kan. Nanti satu peringkat nanti Allah Ta'ala akan apa? Tarik balik, jadikan kita lemah balik macam kita mula-mula lahir dulu. Nak bangun tak boleh, nak jalan tak boleh, nak buang air kena orang bawakan, macam baby. Cuma baby orang suka, orang tua orang tak suka. Baby walaupun dia apa keluar kencing berak nangis-nangis, gigi tak ada, ileum meleleh, orang sayang. Orang tua kalau nangis gigi tak ada, apa kencing berak bersepah, orang menyampah. Itu lain sikitlah masalah ujian untuk anak-anak lah. Tapi yang penting nak fahamkan sekarang, sampai peringkat umur macam tu, kita dikembalikan daripada elok jadi lemah. Tapi kalau kita beriman, beramal soleh, maka Allah Ta'ala berikan ajrun ghairu mamnun, ganjaran yang tak putus-putus. Sebab tu ambil amal banyak mana kita ambil, jangan tinggal sampai mati. Itu maksud dia. So bila kita kata itibak tadi mesti, para ulama, orang ramai akan tanya, tang mana? Itibak tadi pada bahagian apa? So kita tengok ikut Nabi, ini ikut Nabi, semua orang mengaku ikut Nabi. Maka para ulama nyatakan ikut Nabi tadi ada apa? Ada 3 benda yang utama. Pertama, akidah, i'tiqad. Mana bila kata i'tiqad ni kepercayaan, apa seorang tu patut percaya tentang Allah, tentang para malaikat, tentang syaitan dan jin, tentang alam roh, tentang lepas kematian apa jadi. Dia tak boleh percaya kecuali apa yang Nabi ajar. Dia tak boleh percaya kecuali apa yang Nabi ajar aja. Jangan dia cuba dekat dalam tu dia masukkan benda Nabi tak ajar, dia fahamkan. Sebab itu kita i'tiqad kita mesti ikut macam Nabi. Percaya macam Nabi. Contoh kita sekarang ni, kita saya pelik, ada orang apa dia isytiharkan. Fiqh saya mazhab Syafi'i. Lepas tu akidah saya Asy'ari. Kenapa? Imam Abu Hasan Asy'ari dia berlawan dengan golongan ahli kalam. Bahkan dia asalnya Mu'tazilah. Bapak tiri dia asalnya yang bela dia Mu'tazilah, Imam Mu'tazilah. Dan dia Abu Hasan Asy'ari ni dia lahir tahun 260 Hijrah. Soalan, kalau dia lahir tahun 260, orang sebelum dia akidah apa? Kalau orang kata kita akidah Asy'ariyah. Soalan, orang sebelum tu Imam Syafi'i lahir 150, akidah apa? Saya akidah Asy'ariyah. Soalan, orang sebelum tu akidah apa? Tuan-tuan kena faham sejarah ni. Ini tak kerti apa benda, seronok je. Sebab kita tak boleh percaya apa Nabi percaya. Nabi tak ajar kita macam tu. Jangan cuba faham macam tu. Sebab Abu Hasan Asy'ari dia gunakan kaedah sifat 13, bukan 30 sebenarnya. Asal 13. Dia gunakan untuk lawan dengan geng-geng falsafah. Mana kaedah sifat 20 tu yang asal 13 untuk gaduh dengan falsafah. Ahli falsafah cakap macam ni, dilawan macam ni. Wujud tidak, dia gunakan istilah tersebut, kaedah tu. Sedangkan cara kita mengenal Ta'ala yang Nabi, para sahabat tak ada pun bincang macam tu.
So kalau kita kata orang tu nak berdebat, gunakan cara tu. Tapi untuk kita belajar kenal Allah Ta'ala, para sahabat dah lebih baik. Imam Syafi'i lagi baik. Mazhab Syafi'i, akidah Asy'ariyah. Masalah ni akidah ni. So apa Nabi tak percaya, jangan percaya. Nabi tak ajar kita percaya bahawa hari kematian sekian, mata pecah, perut berhubung, kita buat kenduri kan, kenduri arwah. Tak patut buatlah. Patut cara tolong orang mati tadi. Takkan Nabi tak tahu. Nabi ajar para sahabat. Nabi kata, salu li sahibukum hadha tathbit. Nabi lepas tanam jenazah sahabat, Nabi kata, mintalah pada Allah Ta'ala untuk teman kamu ni pengukuhan, penetapan pendirian. Dia sedang ditanya sekarang. Nabi lepas tanam sahabat, tak lari 7 langkah pun. Time tu Nabi ada sebelah kubur tu, Nabi kata, dia sedang ditanya sekarang. Mintalah Allah Ta'ala kukuhkan pendirian dia. Dia sedang ditanya sekarang. So itu yang patut kita doakan untuk orang tersebut. Ini cara bantuan. Atau bantuan lain Nabi terangkan adalah minta ampunnya anak-anak untuk mak bapak. Nabi sebut dalam hadis Musnad Ahmad, seorang lelaki Nabi kata hari kiamat nanti masuk syurga. Dia masuk syurga, dia lihat dalam syurga tu, dia dapat syurga yang melampau hebat. Kita sama-sama kita faham amal kita banyak mana. Kita kan, contoh macam kasi bagi kertas kosong. Awak rasa awak tingkat berapa? Syurga 8 tingkat. Cuba try tulis. Rasa tingkat berapa? Dengan solat kita, dengan ibadat kita, umrah kita. Sebab umrah kadang-kadang kelakar. Orang Melayu kita suka cari hotel dekat. Nak hotel langkah-langkah masuk terus Masjidil Haram. Langkah aja masuk terus. Tapi masalah time amal, astagfirullahalazim. Asyik hilang aje. Tawaf kedai. Bukan tawaf kedai, bukan tawaf Baitullah, tawaf kedai. Dia hilang tawaf kedai. Tawaf kedai. Time masa solat 5 waktu tadi tak tunggu pun. Kita kata dekat dengan ini orang sini, bukan orang sini ni orang KL Selangor. Orang Perlis tak buat ni. Dia cari hotel dekat, tapi dia asyik balik hotel dia. Ingatkan hotel dekat tu makin rajin datang masjid. Tidak, makin hilang. Ini masalah. So anda sepatutnya jadi orang paling kerap datang masjid sepatutnya. Bukan jadi orang paling hilang. Kadang-kadang kita tengok orang-orang macam Turki, Pakistan datang hotel jauh. Dia duduk kat masjid dari subuh. Kan? Sampai Zuhur. Sekali dia balik kejap, lepas tu asal sambung sampai Isyak. Muka dia panjang ada kat situ. Kalaulah kita ikut banding amal kita dengan amal orang macam tu, duduk masjid pagi, petang, siang, malam. Kalau kita ada seruan dari langit dengan suara, "Hei manusia, ada kursi syurga free hari ni." Tuan-tuan rasa tuan-tuan layak tak banding pakcik tadi? Tu saya kata kalau kita ada kertas letak 7 tingkat. Jadi kita tahu amal kita banyak mana. Okey, jadi kes dia dalam hadis tadi, Nabi kata lelaki ni dapat syurga paling hebat. Hebat. Sampai dia kata, "Ya Rabb, anna li hadha." Mana aku dapatnya ni? Datang mana ni? Amal aku tak cukup macam ni untuk dapatkan benda ni, aku tak dapat. Datang mana? Nampak? Maka Allah Ta'ala jawab, "Bistighfari waladika laka." Kerana dengan minta ampunnya anak engkau untuk engkau. Dengan sebab minta ampunnya anak engkau untuk engkau, darjat kau naik. Ini akidah. Yang kita bunyi hantar ini, hantar itu, hantar sekian. Yang Nabi ajar ni tak buat. Dengan anak-anak tak minta ampun untuk mak bapak, kerap. Jarang-jarang sekali. Hari raya pun ingat. Hari raya duduk nangis kan. Teringat mak dengan abah. Tapi lama lupa juga. Ala kulli hal, kita faham ke sekarang? Ini akidah. Ini apa Nabi tak ajar kita percaya tentang Allah, akhirat, syurga, neraka, tentang syaitan, jin dan sebagainya. Nabi tak ajar, jangan kita percaya. Ini itibak pada Nabi. Kedua, ibadah. Maksudnya apa Nabi ajar cara dekat diri pada Tuhan, itu cara yang patut kita kejar. Sedaya upaya kita jangan lari sikit pun. Sebab tu kita ada rujukan kita para sahabat. Lepas tu orang angkat tangan dia kata, tapi ustaz, kita ada ulama. Ulama cakap, ulama tadi boleh silap, boleh salah. Nabi punya perbuatan takkan salah. Manusia kan, macam kadang orang kita kan, macam contoh macam kes ibadat, bab taharah. Kau orang kita kan ada masalah air mustakmal. Sengaja tak ada air untuk pakai lagi, Nabi tak buat. Saja tak ada. Ni air apa ni pakcik? Ni air wuduk subuh tadi. Pakcik simpan sambung zuhur. Ini tak diajar oleh agama. Pasal Nabi buang-buang terus. Tapi sibuk air jatuh tu, Nabi tak ajar. Air jatuh, kita ambil wuduk ke, mandi wajib ke, air jatuh dalam baldi. Nabi mandi dengan isteri dalam satu besen.
besen, berebut-rebut air. Nabi tak sibuk air jatuh balik. Yang awak sibuk apa? Dia pergi ambil air tu kan, satu orang lari. Sebab apa? Takut jatuh balik mustakmal. Saya nak faham kan sekarang. Sedangkan Nabi mandi dengan Aisyah radhiyallahu anha, dengan Ummu Salamah, dengan Maimunah, isteri dia mandi dengan satu besen. Yang dia berebut-rebut air. Mandi zaman dulu macam tu, bukan mandi buka pipe gitu-gitu. So dia mandi cedok kan. Sampaikan Aisyah kata, kami berebut-rebut air. Sampaikan aku kata, tinggalkan untuk aku. Berebut air. Tak percaya balik rumah nanti siapa ada bini, ajak mandi dia besen. Tengok jatuh balik tak air. Faham? So maksudnya ibadat, cara dekat diri pada Tuhan. Masalah taharah, masalah solat. Dia tak boleh kita lari. Tak boleh kita macam, tapi ustaz kata, walau ustaz cakap. Kalau ustaz tu kata Nabi sabda, yes, kita ikut. Kalau ustaz tu kata, ada orang kata. Saya dengar dulu macam ni lah. Abah saya ajar. Mana boleh abah awak punya ajaran lagi tinggi daripada ajaran Nabi? Sebab tu ibadah. Pasal untuk kesahihan ibadat kita dua syarat. Pertama, ikhlas. Kedua, mutaba'ati sunnah. Mana ikut cara Nabi. Kalau kita ikut cara Nabi, macam nak sah? Saya tak ikut cara Nabi, tapi insya-Allah Allah Ta'ala dia sangat pemurah, sangat penyayang, dia terima. Siapa awak untuk memaksa Allah Ta'ala untuk terima? Sebab tu kenapa ibadah tadi kena jaga. Ikut macam cara Nabi SAW sepenuhnya. Ada khilaf, para ulama' di khilaf, yang ni kata boleh, kata tak boleh, yang ni kata kunut subuh. Sampai orang kita Malaysia ni, saya sangat sedih. Ada separuh tu pergi Mekah, pergi Masjidil Haram, tak solat subuh berjemaah sebab nak solat dengan kunut dalam bangunan, dalam hotel. Sanggup solat dekat dalam hotel sebab apa? Nak kunut. Sebab kunut tu Imam Syafi'i tinggalkan ketika di Iraq. Dia pergi masjid yang ditanam Abu Hanifah rahimahullah, ditanam dekat masjid tu. Imam Syafi'i solat di situ jadi imam, dia tak solat, dia tak kunut pun. Pasal dia pun kata benda tu sunat, muakkad je, sunat. Benda sunat bukan rukun. Kalau tertinggal, batal solat tak? Tak. Dan kenapa jadi kes kadang orang tak kunut, solat balik belakang? Kenapa? Ni kepelikan yang berlaku. Sebab kita ada riwayat-riwayat daripada Nabi. Nabi tak buat, Nabi tinggalkan. Bahkan lafaz yang tuan-tuan dengar orang kunut subuh di Malaysia kita ni, sebenarnya kunut subuh tu kunut, tak ada lafaz khas. Yang Allahumma hadina fiman hadait itu lafaz kunut witir. Kunut witir, bukan kunut subuh. Yang Nabi ajar tu, sebutan tu kunut witir. Jadi awak ambil kunut witir masuk kat subuh. Lepas tu sedangkan kunut yang disebut tentang kunut subuh tu, yang Nabi buat doa ke atas Ri'lin, Zakwan, Usai, kabilah Arab yang bunuh para sahabat. Itu kan doa kita baca sekarang. Jadi benda tadi kalau ada khilaf, kalau ada kata kat sini contoh di Perlis tak buat, tak payah buat lah. Dan imam pun tak payah tunggu maksudnya letakkan masa ketika sami Allahu liman hamidah, tunggu lama. Sebab apa? Bagi peluang orang kunut. Tak payah. Kan? Itu kena faham. Sebab basic dia, bila tak buat, tak payah buat lah. Kita ikut apa pemerintah ajarkan. Nabi kata, aku perintah kamu dengar dan taat. Kalau semua nak revolt, semua nak buat kepala sendiri, habis jahanam agama. Sebab tu kenapa kalau kata kita pergi tempat orang kunut subuh, kita pergilah. Kunutlah subuh, apa masalah dia? So benda tu ada khilaf. Tapi kat sini dah ada peraturan diletakkan, maka buatlah. Sebab tu kenapa? Sebab kita cuba sedaya upaya untuk betul-betul pastikan ibadat kita macam ibadat Nabi. Sebab cara dekat diri pada Tuhan hanya Nabi tahu. Pasal ibadat bukan paling banyak, tapi paling berterusan macam Nabi sebutkan. Yang ketiga, akhlak. Ini akhlak kan. Yang kadang zaman kita sekarang ni, akhlak kita ni dah kadang melampau pandai daripada Nabi SAW pun ada juga. Mutakhir ni timbul tajuk, boleh tak ucapkan selamat Deepavali ke Christmas ke dan sebagainya. Kita ulang balik. Ini penjelasan saya pernah berikan berkali-kali. Kalau bab berkenaan kemanusiaan, kita anggap orang bukan Islam tu manusia juga. Yang dimaksud kemanusiaan tadi pada tajuk makan, pakai, tempat tinggal, pelajaran, kebebasan untuk bergerak-gerak sebagainya, ya. Contoh macam katakan jiran kita kafir, bukan Islam. Anak dia nak pergi sekolah tak ada duit, kita keluar duit kita bagi. Dia nak pergi kerja tak ada kereta, bagi kereta kita pakai. Rumah dia kan tak bersepah, tak ada kemas, kita pergi rumah kemas rumah dia. Islam tak sekat bab ni. Yang Islam tak bagi satu benda, masalah akidah. So mengiyakan benda yang salah, dia sembah Tuhan yang salah, dia sekutukan Allah Ta'ala. Tak boleh kita iktiraf. Pengiktirafan kita tadi bukan menjadikan dia masuk Islam. Pasal kita iktiraf, dia kata, saya tak salah lah, orang Islam mengiktiraf saya. Bila masa dia akan terfikir? Kita kata semua benda kita bagi.
kecuali masalah akidah. Yang lain ambil lah, nak duit ambil, nak tanah ambil, nak pokok harum manis ambil. Tapi yang tak boleh adalah apa? Akidah. So ini benda sentimen yang tak boleh kita serahkan. Tapi zaman sekarang akhlak umat Islam kita ni melampau bijak banding Nabi, sampaikan halal. Tak apa. Datang mana? Kemanusiaan kita ambil macam surah Mumtahanah, orang baca ayat Mumtahanah 8. Tapi kena baca ayat nombor 4. Ayat nombor 4 tu Nabi letakkan, Allah Ta'ala letakkan garis panduan tentang kita dengan kafir ni. Bab akidah kita akan beri, bab lain ambil lah. Bahkan Nabi SAW dahulu di Madinah, ketika datang kabilah-kabilah Arab datang minta tolong, sebahagian datang tu kafir pun. Para sahabat lalu jampi orang, ruqyah orang, dekat ruqyah orang Islam, dia ruqyah orang kafir. Kes Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika dia ruqyah orang yang kena patuk sengat dengan binatang bisa, dia baca Al-Fatihah, orang tu kafir. Yang para sahabat Nabi SAW pergi keluar, balik kampung asal, singgah satu kampung, orang gila, dia baca Fatihah, sembuh, kafir. Pasal Muslim boleh baca sendiri, dia tak ada masalah. Kita boleh buat, memang dibacakan. Masalah ruqyah tadi bukan ni, pada orang kafir tadi bagi. Tuan-tuan kenal Ustaz Khairul Anwar? Kenal kan? Dia cerita best lah dekat IJN. Dia dengan kawan-kawan yang kerja kat IJN, diorang kat situ ada nurse ke staff hospital lah, bukan Islam. Duk bawa air pada diorang, so minta baca Fatihah untuk jampi. Sekali tu Ustaz KA tak ada, pergi musafir, diorang bagi pada Ustaz Zuhar. Ustaz Zuhar kata tunggu Ustaz KA balik. Dia tak nak baca. Tapi orang India tu, dia kata dia baca, bagi ayat Quran tu, ayat ustaz-ustaz ni baca ke anak dia, malas jadi rajin. Dan maksudnya itu yang kita kata yang dibenarkan, Muslim boleh baca sendiri. Masa tak faham tak? Jadi bab akhlak tadi, kita ingat ikut pada Nabi SAW. So akidah, ibadah, akhlak, tidak boleh kita itibak kepada selain Nabi SAW. Kalau ada jelas dari Nabi SAW pembuatan sesuatu, kita follow Nabi, tidak ikut yang lain. Manusia lain boleh silap, boleh salah, tersasul, atau anak murid nukil salah. Tok guru cakap A, anak murid kata B. Itu boleh berlaku. Tapi Nabi SAW bukanlah ada peluang untuk kita kata, saya tahu Nabi buat macam tu, tapi saya rasa saya nak buat A, atau saya rasa B pun okey juga. Ini bukan ayat yang patut keluar daripada seorang mukmin. Sebab itibak kepada Nabi SAW dalam akidah, ibadah dan akhlak adalah perkara yang wajib, bukannya pilihan. Dia adalah compulsory, bukan optional. Okay? Baik, itu saja untuk malam ni. Ada soalan? Ya, salam. Okey. Macam mana? Okey, masalah soft kadang-kadang. Okey, dengar sini. Dia banyak orang refer kepada hadis Nabi. Nabi kata, liyalikum, hendaklah duduk belakang kamu, ulul ahlam wan nuha, untuk orang-orang yang punya kelembutan dan berakal. Nabi sebut ni pada imam. Bila seorang imam, dia duduk depan, soft depan, dia kena pastikan belakang dia orang yang paling lembut dan paling berakal. Untuk yang ganti kod dia terbatal, dia kena keluar, orang ganti dia mesti orang yang tahu, orang yang ada kelembutan. Sebab kes macam ni, pada zaman Nabi dahulu, para sahabat Nabi bila hafal Quran, hatta sebahagian guru-guru Quran macam Muaz bin Jabal, dia pernah sekali Nabi SAW lantik jadi imam, untuk jadi imam satu kampung. Tahu dia buat apa? Dia baca Al-Baqarah. Dia solat dengan Nabi dekat Masjid Nabawi. Lepas habis solat dengan Nabi, dia pergi sana jadi imam kat sana pula. Orang sana tunggu dah. Dia naik Al-Fatihah, lepas tu Alif Lam Mim, dia baca Al-Baqarah. So bila orang kampung tu ada separuh tu yang lari solat sendiri, dicerita kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal kata, munafik. Lelaki tu dengar Muaz bin Jabal kata, dia mengadu kepada Nabi. Nabi panggil Muaz. Nabi kata, afattanun anta ya Muaz, engkau ni tukang tester orang ke? Kau test orang ke? Kenapa tak baca surah Al-Lail, Ad-Duha? Nabi bagi tahu surah-surah yang baca eloknya untuk jemaah. Sebab bimbangkan, takut ke belakang tu ada orang ada masalah sebagainya. So jadi sebab tu kadang-kadang kita tolak orang jadi imam, kena pastikan bila kita jadi imam, belakang kita tu mesti orang yang paling lembut,
Sebab kalau kita hilang, terkeluar, dia jadi imam, dia tiba dia baca Al-Baqarah, tak mampus. Itu maksud dia. Jadi tajuk dalam itu tak timbul pun masalah kanak-kanak kena belakang, tak. Sebab hadis itu orang salah faham. Faham tadi ulul ahlam mempunyai kelembutan, bukan bermimpi dah. Ahlam itu bukan ahlam masuk mimpi. Yang orang ingat salah mimpi tu, hendak duduk belakang kamu orang yang dah bermimpi, dan juga ada akal. Itu masalah dia. Sedangkan lafaz tu ulul ahlam wan nuha, orang yang ada kelembutan. Kita baca dalam tafsir hadis Nabi SAW, syarah Sahih Muslim ke Bukhari, Nabi sebutnya tu. Pengertian para ulama faham pula, maksud dia orang belakang tu mesti orang yang kelembutan ada, belas kasihan daripada orang, bukan dia sibuk nak baca dia seorang je. Dia ada kelembutan dan dia ada akal. Bukannya ahlam tadi maksud dia dah bermimpi dan telah ada akal. Itu kes sebab kenapa orang salah faham hadis tu. Jelas Okay. Wallahu a'lam. Saya kena musafir. Ya. Salam. Terus. Betul. Okay, jadi abang kita kata berkenaan masalah kita ikut Nabi, nak ittiba' Nabi. Tapi pertengahan kita ada ulama. Yang kadang-kadang ulama ni bercanggahan pendapat. Yang ini kata A, yang ini kata B. Kadang-kadang baca hadis yang sama. Okay? Dalam konteks ni, okay, bila kita perhatikan, pertama sekali memang para ulama ni kita perlu untuk faham dalil. Faham First thing first, ulama ni dia bukanlah tumpuan kita utama. Dia fahamkan kita apa maksud dalil tersebut. Faham Maksud dalil tadi apa, maksud Nabi SAW buat apa maksud macam tadi kan, ulul ahlam wan nuha tadi kan. Kalau saya tak sebutkan apa secara hadis Nabi tadi, berterusan orang kata maksud ulul ahlam dah bermimpi. Sedangkan ulul ahlam ni yang ada kelembutan, bukan maksud itu. Okey, jadi pada sini. Jadi maksud dia pada masalah bila ada ulama bercanggahan pendapat. Okey, kalau satu hadis interpretation dia memang ada maksud A atau B. Ada A atau B. Kita panggil benda tu ada khilaf. Dan dalam khilaf tadi, seorang mukmin, seorang yang ittiba' kepada Nabi SAW, dia tak ada masalah dia ikut A atau B. As long as pengertian hadis tadi memang para sahabat faham macam tu. Para sahabat, jaga para sahabat. Sebabnya orang kadang-kadang dia baca Quran, sunnah, dia stop situ. Salah. Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia sebut, Islam itu adalah Quran, sunnah, kefahaman para sahabat. So khilaf yang berlaku tadi, kita tengok para sahabat khilaf tak? Kalau khilaf dia para sahabat, A kata A, B kata B, tak ada hal. Macam tangan mana, tinggi mana tangan di sini. Sahabat ni kata nampak paras telinga, jadi kata paras bahu. Kita tak ada masalah kat situ. Sebab apa? Sebab as long as ada sahabat. Kalau sahabat kita tutup, kita pegang Quran hadis saja, dia masalah. Yang banyak jadi kes sebenarnya, jadi kes macam ni. Ada bila orang tersebut, dia baca hadis saja, tak tengok sahabat. Tak tengok sahabat. Sebab kadang-kadang berlaku para ulama hadis tadi, kadang-kadang aliran yang sama, kata tawaruk dan iftirash tadi kan. Macam kes tadi saya tahu kat sini ada yang tasheh kan, duduk tawaruk je, iftirash je, tawaruk tak ada, dia kata. Pasal dia kata pasal yang tu tadi tidak, dia kata kurang kuat dan sebagainya. Ini masalah pendhaifan pensahihan hadis. Sebenarnya kita boleh taufik di antara dalil tadi tanpa kita benar atau dhaifkan hadis tersebut. Cuma sebahagian orang akan dhaifkan hadis dan sebagainya, kata ini lebih kuat. Macam Syekh Albani rahimahullah, macam dalam kes bacaan sujud dan rukuk. Orang kita banyak beli buku Syekh Albani, buku ringkasan. Dia ada yang 3 jilid. Yang diorang suka ajar buat daurah yang 1 jilid. Bila tuan-tuan bawa yang 1 jilid, tuan-tuan tak jumpa bacaan lain. Ketika rukuk dan sujud, tuan-tuan satu bacaan je, Subhana Rabbiyal Azim sahaja. Sedangkan kalau tuan-tuan buka buku yang 3 jilid,
Ada dekat 14 bacaan ketika rukuk. Banyak bacaan. Mana bahkan wa bihamdihi pun dalam tu dia kata hasan. Faham tak? Jadi kat sini kadang-kadang kita tengok juga kita ambil buku mana. Kadang-kadang buku kita ambil tu buku ringkasan. Jadi masalah bila buku ringkasan tadi, dalam ringkasan tadi dia pilih paling sahih di sisi dia. Faham tak? Dia bukan kata banyak bacaan lain, dia kata paling sahih aku ambil ini. Jadi orang belajar, saya perhatikan jadi macam tu. Jadi kes banyak orang kadang-kadang bercanggahan pada situ sebab kes dia tak kumpul dalil pada setempat. Sebenarnya dalam kes memahami dalil, seorang tu kena jaga 3 perkara. Pertama, faham macam para sahabat faham. Kena tengok para sahabat faham macam tu tak dalil tadi. Satu. Kedua, kena kumpulkan semua dalil, hadis-hadis, tajuk itu setempat dan compare, bandingkan. Ketiga, kena faham maqasidus syariah. Kena tahu matlamat syariatan agama. 3 benda tu ada dan baru dia faham betul dalil. Jika tidak faham dalil itu akan pincang, difahami dengan salah. Walaupun hadis itu sahih. Jelas? Okay. Saya kena musafir ni. Jadi minta maaf. Dengan seronok juga soal jawab. Okay, baik. Nanti insya-Allah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Tapi itulah mana tajuk kita berkenaan dengan sunnah Nabi tadi, itulah amalan kita. Sunnah Nabi amalan kita. Sebab ia bukanlah optional, dia compulsory. Masalah khilaf ada, kita buat mana satu pun masih diterima pakai. As long as fahaman itu fahaman para sahabat, bukan luar daripada fahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.